kuasai. Allahul Qudus yang maha suci, Allahul Aziz yang maha perkasa, Allahul Hakim yang maha bijaksana. La ilaha illallah, 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 la ilaha illallah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Apa khabar semua? Selamat pagi Malaysia. Masya-Allah dah sampai ke penghujung, hampir-hampir kepada penamat 2023, 15 November 2023 bersamaan dengan 1 Jamadil Awal 1445 Hijri. Subhanallah. Masya Allah, pejam celik, nak habis dah setahun, telah pun berlalu begitu sahaja. Bagaimana setakat ini? Segala hajat, doa, impian kita, kalau masih lagi ada sikit lagi nak pelan-pelan kayuh, dah tak boleh pelan-pelan dah, kena laju-laju kayuh, insya-Allah. Kita doakan semuanya dimakbulkan Allah Subhanahu Wa Taala. Baiklah, pagi ini dalam Assalamualaikum Subuh, terima kasih kepada sahabat-sahabat sejati yang berada di Facebook TV Al-Hijrah hari ini. Puan Rina ada, Puan Rozi ada, Kak Bit, Puan Latifah, kesemuanya masya-Allah yang mengucapkan Assalamualaikum, selamat pagi kepada Farah, Ustaz, tim TV Al-Hijrah. Waalaikumsalam. Kami sambut di sini masya-Allah. Dan pagi ini topik kita tentunya adil hampir kepada takwa, seperti yang kita wawarkan semalam masya-Allah, dan yang bersama dengan kita setiap pagi Rabu tentunya ikon peyatim tak lain tak bukan yang dihormati Ustaz Ahmad Syukri Yusof. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Masya-Allah, segak berkaya, kena dengan maflar tu baju Ustaz. Amin, mudah-mudahan. Masya-Allah. Baiklah, pagi ni Ustaz kita nak sembang-sembang, bukan sembang kosong tapi sembang yang ada isi tentang adil itu sememangnya hampir kepada takwa. Dan kita nak tahu juga, sebelum kita pergi dengan lebih jauh, secara pengenalan Ustaz, maksud sebenar perkataan ataupun istilah adil itu dan bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengaplikasikan sifat ini terhadap keluarga dan juga para sahabatnya. Silakan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Terima kasih pada Farah, terima kasih kepada semua penonton TV Al-Hijrah yang bersama-sama kita pada waktu ini. Adil ini sebenarnya merupakan di antara nama Allah Subhanahu Wa Taala, Al-Adlu. Allah itu Allah yang Maha Adil. Dan bila topik kita hari ini menyebut adil hampir kepada takwa,
Ini berdasarkan apa yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala, wala yajrimannakum syana'anu qaumin ala alla ta'dilu i'dilu huwa aqrabu littaqwa. Allah Taala sebut, janganlah kebencian kamu kepada sesuatu kaum menyebabkan kamu tidak berlaku adil. Berlaku adillah, kerana adil itu lebih dekat kepada ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya, bila kita sebut kita menjadi orang yang adil, ibu yang adil, pemimpin yang adil, peniaga yang adil, penjawat awam yang adil, sebenarnya keadilan ini membawa kita kepada takwa Allah, ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam surah Ar-Rahman ayat 7 hingga 9, Allah Taala gambarkan bahawa Allah bangunkan dunia ini. Allah jadikan langit sebagai asas yang paling kukuh. Di atas itu pun di antaranya Allah bangunkan dengan keadilan. Itu yang disebut oleh Allah, was-samaa'a rafa'aha wa wada'al mizan alla tatghaw fil mizan wa aqimul wazna bil qist wala tukhsirul mizan. Maksudnya, dan langit Allah angkatkan dan Allah letakkan al-mizan. Al-mizan maksud dia neraca keadilan. Maknanya Allah tegakkan langit itu dengan keadilan. Alla tatghaw fil mizan, supaya kamu jangan melampaui batas di atas al-mizan tadi, neraca keadilan tadi. Dan tegakkanlah keadilan ataupun neraca keadilan itu dengan seadil-adilnya, dan jangan kamu kurangi al-mizan, neraca keadilan. Dalam 3 ayat diulang-ulang oleh Allah Subhanahu wa taala supaya manusia ini menegakkan keadilan. Justru kita lihat pengertian ataupun maksud keadilan ini, kalau dari sudut bahasa ialah saksama. Adil itu orang kata saksama. Tapi dari sudut istilah, maksud adil itu ialah wad'u syai' fi mahalli. Kita meletakkan sesuatu pada tempatnya bersesuaian dengan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Justru Nabi kita sallallahu alaihi wasallam Allah bangkitkan membawa risalah keadilan. Dari awal kebangkitan Nabi sehingga wafat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menegakkan keadilan itu merupakan agenda besar yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan terlalu banyak kisah kalau kita nak paparkan bahawa Nabi ini merupakan seorang insan yang menegakkan keadilan. Bahkan Nabi utamakan keadilan itu, menegakkan keadilan itu mengatasi segala-galanya. Sehingga kan pernah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membayangkan bahawa perlu ditegakkan keadilan undang-undang sebagai contoh. Sehingga Nabi menyebut, lau anna Fatimata binta Muhammadin saraqat laqata'tu yadaha. Kata Nabi, sekiranya, tak berlaku pun, sekiranya anak aku yang bernama Fatimah, andainya dia mencuri, aku akan potong tangannya. Maksudnya, Nabi bila membicarakan keadilan hukum, keadilan undang-undang, Nabi tidak melihat siapa pun orang itu. Keadilan itu mesti ditegakkan kerana ini adalah risalah yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam konteks keadilan yang boleh kita sebut dalam ruang yang ada pada pagi ini, kita boleh sebut bahawa
kita boleh tegakkan nilai-nilai keadilan ini dalam keluarga kita, dalam sosial, dalam ekonomi, dalam politik, dalam diri sendiri. Dan Nabi SAW, kita lihat di antaranya ialah Nabi mengajar dan mengajak umat ini supaya untuk diri sendiri pun hendaklah seseorang itu ada keadilan. Pernah diceritakan macam mana ada seorang sahabat Nabi SAW yang berfikir bahawa bila dia tidak tidur, dia sentiasa qiyamul lail dan setiap hari dia berpuasa, dia fikir itu adalah terbaik kepadanya. Tetapi perkara sebegitu ditegur oleh Nabi SAW. Nabi kata, inna li badanika alaika haqqa. Sesungguhnya jasad dan tubuh kamu pun ada hak. Apa haknya? Hak untuk berehat, hak untuk tidur. Sampai begitu Nabi SAW jelaskan konsep adil itu termasuk kepada diri sendiri. Begitu juga adil ini perlu diberikan kepada keluarga ataupun kepada isteri. Orang selalu sebut sebenarnya bila memberi keadilan pada isteri itu mesti dalam bentuk poligami, kena beri keadilan. Sebenarnya bukan itu saja. Walaupun seorang isteri perlu diberi keadilan itu. Wa ashiruhunna bil ma'ruf. Kata Allah, hendaklah kamu muasyarah, kamu bergaul dengan isteri kamu, berkomunikasi, berinteraksi dengan isteri kamu dengan ma'ruf, dengan penuh kebaikan, memberikan hak-haknya yang adil. Begitu juga dalam keluarga, mesti memberikan keadilan kepada semua anak-anak. Jangan dibeza-bezakan. Waktu kecil kita dah bezakan. Anak pertama, anak kedua, anak ketiga. Bila dah tua pun masih bezakan. Oh, ini anak aku sayang, aku akan beri lebih harta aku, ini aku tak sayang. Aduhai. Sedangkan perkara ini disebut secara jelas oleh Nabi SAW, ittaqullah wa'dilu baina auladikum. Kata Nabi, hendaklah kamu bertakwa kepada Allah. Maknanya Nabi suruh tanamkan takwa. Dan bila kamu tanamkan takwa, maka kata Nabi, hendaklah kamu berlaku adil kepada anak-anak kamu. Pernah satu ketika seorang lelaki datang bertemu dengan Nabi, dia nak suruh Nabi ini menjadi saksi, dia nak beri pemberian kepada anak dia. Faham? Nabi tanya satu soalan saja. Nabi kata, adakah pemberian ini kamu beri kepada semua anak-anak kamu? Kata lelaki itu, tidak. Saya pilih anak tertentu. Kata Nabi, dengan baik, dengan tertib, Nabi kata, kalau begitu, saya tidak akan menjadi saksi kepada pemberian ini. Subhanallah. Apa maksudnya? Maksudnya Nabi memberi pengertian yang mendalam. Kamu sebagai seorang ayah, kamu sebagai seorang bapa, kamu kena menegakkan keadilan, termasuk dalam pemberian. Berapa ramai, berapa banyak berlakunya kerosakan dalam keluarga. Putus hubungan, rasa kecewa anak-anak. Bergaduh antara satu sama lain. Kalau bergaduh waktu kecil itu biasa, Farah. Tapi bergaduh umur 40, umur 50, umur 60. Bergaduh apa? Itulah dia. Usia yang sebegini. Kenapa? Kerana ditinggalkan seruan yang disuruh oleh Rasulullah supaya kamu kena tegakkan keadilan dalam hidup kamu. Subhanallah. Kata-kata Ustaz membuatkan kita rasa begitu terasalah pagi ni, subhanallah kan. Terus rasa tepuk dada tanya iman, tepuk dada tanya takwa kita, bagaimana agaknya kita sebagai seorang ibu, sebagai seorang pekerja dalam menjalani rutin harian kita kan, sebagai seorang guru barangkali, majikan dan sebagainya. Adakah kita berlaku adil? Kerana adil itu memang sememangnya hampir kepada ketakwaan. Subhanallah. Baiklah, kita akan sambung selepas ini dan tentunya kita nak tahu juga apakah kempen APIA yang terkini, yang paling latest sekali kita nak tahu, yang boleh kita sama-sama ambil bahagian untuk kempen APIA. Selepas ini dalam Assalamualaikum Subuh.
suci. Allahul Aziz yang maha perkasa, Allahul Hakim yang maha bijaksana. La ilaha Subhanallah, masih lagi bersama dengan Farah dan juga yang berbahagia Ustaz Ahmad Syukri Yusof pagi ini sebagai ikon Prihatin nak bersama-sama dengan anda semua untuk berkongsi cerita berkenaan dengan sifat adil yang tentunya ada pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kita nak aplikasikan juga apa saja yang Ustaz sampaikan pagi ini dalam kehidupan seharian kita tentunya. Baiklah, pagi ini Ustaz kita nak tambahkan sedikit tentang kelebihan seseorang itu apabila ada sifat adil dalam dirinya. Ustaz, silakan. Terima kasih Farah, terima kasih pada semua penonton TV Al-Hijrah pada pagi ini. Sebenarnya banyak sekali kelebihan manfaat daripada sifat adil ini. Antaranya ialah orang yang melakukan keadilan ini, dia akan mendapat kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Wa aqsitu innallaha yuhibbul muqsitin. Kata Allah, hendaklah kamu berlaku adil kerana sesungguhnya Allah mencintai orang yang melakukan keadilan. Orang yang menegakkan keadilan. Percaya dan yakinlah kalau kita sebagai pemimpin, kita berlaku adil, kita akan dicintai oleh Allah. Kita kalau menjadi majikan dan kita majikan yang adil, yang memberi haknya. Kalau sepatutnya kita membayar EPF, KWSP sampai waktu dan masanya, kita tunaikan. Kerana ini adalah bentuk keadilan yang Allah Ta'ala wajibkan kepada kita. Begitu juga kita bagi contoh tadi, kita sebagai ayah, kita sebagai seorang ibu. Sebenarnya bila kita menegakkan keadilan, berlaku adil, sebenarnya Allah Ta'ala kasih. Allah Ta'ala cinta kepada kita. Dalam hidup ini, apa lagi yang kita mahu sekiranya kita sudah mendapat cinta Allah. Allah Ta'ala sayang kepada kita. Allah melihat kita dengan kasih sayang. Allah melihat kita dengan rahmat. Wal-iyazubillah, bukan Allah melihat kita dengan kemurkaannya. Itu yang pertama. Yang kedua ialah, adil ini ialah satu kaedah untuk orang yang dianiaya, orang yang dizalimi untuk mendapat haknya. Hari-hari kita melihat penderitaan sahabat-sahabat kita di Gaza. Apa yang boleh menyelamatkan mereka? Yang boleh menyelamatkan mereka ialah dipulangkan, dikembalikan hak mereka, keadilan mereka. Betul. Mana ada dalam sejarah lama, sejarah baru, sejarah moden, orang yang bersifat zalim ini boleh mengepung hospital. Mana ada dalam sejarah moden, sejarah lama, boleh mengepung sebuah hospital. Dan bila keluar, ditembak, dibunuh. Ini kita kata bentuk kezaliman yang sangat luar biasa yang Nabi SAW dalam peraturan yang dibuat oleh Nabi bukan untuk membunuh wanita, bukan untuk membunuh kanak-kanak. Memotong, memusnahkan alam sekitar itu adalah sesuatu yang diharamkan. Inilah keadilan yang diajar oleh Nabi SAW. Dan keadilan ini bila ada tertegak dalam sesebuah negara, negara itu akan menjadi negara yang bersifat baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Satu negara yang baik dan negara yang mendapat keampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Justru dalam Al-Quran Allah Taala sebut umpamanya doa yang dibaca oleh Nabi Syuaib alaihi salam ketika berhadapan dengan kaumnya. Antaranya Nabi Syuaib berdoa kepada Allah, Rabbana ftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Rabbana ftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin.
Maksudnya, ya Allah, ya Tuhan kami, berilah keputusan yang terbaik di antara kami. Dan juga kaum kami bilhaq, dengan kebenaran, dengan keadilan. Kerana Engkau adalah sebaik-baik pembuka kepada kebenaran. InsyaAllah. Ahli-ahli tafsir ketika menghuraikan doa yang dibaca oleh Nabi Syuaib ini, sebahagian ahli tafsir kata doa ini mengandungi dua makna. Yang pertama, untuk ditunjukkan kebenaran. Yang kedua ialah untuk dihancurkan orang yang melakukan kezaliman, diberi hukuman yang setimpal kepada orang yang melakukan kezaliman. Jadi kepada penonton TV Al-Hijrah, dalam suasana sekarang, kita lihat dalam surah Al-A'raf ayat 89 ini, kita sentiasa mengulang-ulang doa yang diajar oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Syuaib alaihi salam. Tuan-tuan sidang penonton yang saya hormati, yang saya kasihi, seperti yang disebut oleh Farah tadi, sebenarnya kita di Peyatim sedang mengadakan satu kempen besar untuk kita membina Akademi Pengajian Islam anak-anak yatim yang lokasinya di Dungun, Terengganu. Dan tujuan matlamat paling besar ialah untuk kita mengumpul anak-anak yatim dari 8 negara ASEAN, Farah. Bukan Malaysia saja, 8 negara ASEAN, untuk kita memberikan pendidikan kepada mereka. Dan insya-Allah pada Januari 2024, tak lama dah, awal tahun hadapan, kita akan mula mengambil pelajar kita seramai 50 orang daripada negara ASEAN. Jadi mungkin penonton bertanya, bangunan baru nak buat, tanah baru, pecahkan tanah tu, macam mana nak belajar? Kita gunakan kampus sementara kita, yang Alhamdulillah kita ada kampus sementara di Hulu Terengganu. Yang penting kita buat dahulu. Dan pada masa yang sama, kita menyeru kepada masyarakat kita di luar sana untuk menginfakkan sebahagian daripada rezeki yang Allah Subhanahu wa taala berikan untuk kita membuat dan melaksanakan program di Akademi Pengajian Islam anak-anak Pengajian Islam anak-anak yatim ASEAN yang bertempat di Dungun, Terengganu. Sebenarnya ini satu kompleks besar, Farah. Dalamnya ada masjid, dalamnya ada pusat tarbiyah, dalamnya ada pusat ekonomi, kerana menjadi satu keyakinan kepada kami di antara cara yang sangat ampuh untuk kita lahirkan anak-anak yatim yang hebat ini melalui pendidikan. Masya-Allah. Bukan kita nafikan yang lain, cara lain itu. Ya, cara lain itu ada kebaikannya. Tapi cara yang kita nampak ada potensi besar kepada anak-anak kita ini ialah melalui sistem pendidikan. Memberi ilmu, memberi kemahiran, dan juga pada masa yang sama mengajak mereka untuk mereka perbaiki dalaman mereka, spiritual mereka, supaya dengan ini insya-Allah akan lahirlah anak-anak yatim yang hebat. Bukan untuk Malaysia saja, untuk negara-negara ASEAN. Jom sama-sama dengan Peyatim untuk kita infakkan sebahagian daripada rezeki yang Allah Subhanahu wa taala kurniakan kepada kita. Wallahu a'lam. Masya Allah, jutaan terima kasih Ustaz atas penjelasan cukup baik sekali pagi ini. InsyaAllah yang mencari ruang dan waktu yang terbaik untuk bersedekah subuh pagi ini masih lagi ada masa dan waktu, dan insyaAllah sama-sama kita mengingati, kita berikan yang terbaik buat anak-anak syurga ini, buat anak-anak yatim ini. InsyaAllah inilah salah satu cara yang boleh untuk kita lakukan bagi menyantuni anak-anak yatim. Mudah-mudahan mereka dapat berubah, dapat mempunyai masa depan yang cerah hanya melalui pendidikan ini sahaja. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, terima kasih Ustaz atas segala info, ilmu yang Ustaz sampaikan pagi ini berkenaan dengan adil, hampir kepada takwa. Terima kasih Ustaz Ahmad Syukri Yusof, ikon Peyatim. Jumpa lagi Ustaz ya. Kembali insya-Allah. Insya-Allah. Baiklah, jangan ke mana, terus lanjut menonton kami dalam Assalamualaikum tepat jam 7 pagi. Mak, Aisyah dapat nombor 1, Mak. Betul cakap Mak. Walaupun kita miskin,
Tapi kalau kita berusaha bersungguh-sungguh, mesti berjaya. Allah sentiasa bersama dengan orang yang sabar, kan, Mak? Mak rehat dah dulu. Besok Aisyah datang balik. Berilah sedikit senyuman di wajah mereka dengan berinfak ke Persatuan Kebajikan Anak Yatim Malaysia.